Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Walaupun majlis kita tahun ini tak berapa ramai, sahabatnya baru mukadimah 3 bulan kita berpisah. InsyaAllah lah minggu depan ni kita akan menyusun program. Kita kepung pokok ahli kita, muka-muka kata majlis agama kita ni start mula-mula lah. Awalnya Beza lepas minggu depan ni kena nasi bilik lah. Biasa kita kata sekalian dengan Nabi hari tu pun Nabi tarik buat-buat orang kau dia buka sepakat dengan agama ni buat nasi bilik, nasi kapal juga. Kita kata semua agama tu tak Islam lah buat boleh. Kalau tak Islam kata tak kira back pula lah ini lah. Jadi pun tak ramah ni tak kapal bukan dimah ni kan. Buk-buk lah ni 3 bulan kita Allah Akbar. Ingatlah ni bapa ni ke Mekah ni ingat sahabatnya tiap-tiap orang yang mengajar ni Allah Ta'ala beri satu perasaan pula. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu kal-abi lil walad. Sifat orang ada ilmu ni sepokok dengan anak. Bagaimana pokok? Dia akan ingat apa anak. Orang kita kalau di Malaysia, pindah Malaysia boleh-boleh, pindah Singapura boleh-boleh orang pergi dulu. Ingat apa dia tak ada negara. Tapi kata je ingat kan anak pergi mari tu kemok. Tak ada pakai maksud tu. Tapi puan-puan nak ingat anak. Ingat. Nabi juga kita orang najak kamu. Di mana-mana Allah ingat orang tak guru pada orang-orang kita mengajar. Tu kalau doa tak kerti hati. Doa tu tak kerti hati. Apa dia baca lah tu doa ya Allah ya Tuhanku. Semua orang yang mengajar tu tak usah pasal ni belakang. Banyak puluh kali belakang doa lah gitu. Tapi buat kita pun saya dah 2 tahun benar-benar lah. Kalau kita ke bawah doa tak kena kabar kita tu masa. Dengan itu buat kita kata menego pada kapal sungai lah, miku kapal sungai lah, ni dah. Kamu pergi silap ke, tak kapal dah kawin, Mekah dah, tak lah. Baru doa siap. Patut menego miku, tok lah, bukan doa tu. Salah tu kira-kira tu. Kena miku, kena menego, kena berjuang, kerana ni lagi Mekah lah. Jadi ingat punya ingat, maka pada malam ni, malam yang berbahagia malam ni. Tak. Apalah musim kita musim baru pula. InsyaAllah kita dipanjang umur kita untuk sampai rapat kawasan pula lah untuk hadir macam ni. Tapi malam ni malam mukadimah, malam pendahuluan. Tak bawa kita mengenai kita kapal tak lah. Tak terkecek mengenai masalah hijrah. Sama kita tahun baru hijrah lah. Asal mimpi lah apa-apa. Tak akan tindah Abdullah tak tahun 4 lima pakai dan insyaAllah perlahan-lahan insyaAllah. Tuhan buah ke bawah, ilmu ke bawah tu pada untuk mengajar tengah pok kita tu insyaAllah tak akan tindak lah kalau lain insyaAllah. Tahun ni luasa tak hurai perkataan ulama besar-besar, al-hijratu al-futuhat. Hijrah ialah kemenangan ni. Hijrah ni ialah benih Islam. Lebih terletak televisi Malaysia, TV 2-3 nya. Hijrah ialah kemenangan. Hijrah ialah kemenangan. Apa maksud? Kesimpulan kalau disebut oleh para ulama, hijrah ialah kemenangan. Maksud apa? Jawabnya dengan sabab Tuhan nak beri benih Islam, Tuhan buat hijrah tu. Jawab surah apa ni dah kasih mudah-mudah. Tuhan nak beri benih Islam, Tuhan pun buat peristiwa hijrah kepada Nabi kita. Sabab
Kalaulah hijrah tidak berlaku, Islam tak akan benar, tak akan jaya. Tapi jaya Islam sampai hijrah. Bila hijrah pok hari itu, maka akhirnya Islam benar sampai Nabi hijrah. Kalau Nabi duduk Mekah, kalau Nabi duduk Mekah ada Islam tak akan benar, tak akan jaya. Tapi dengan hijrah Rasulullah SAW, akhirnya jaya Nabi, yang mana jaya dan benar Nabi dan Islam ni dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang terakhir kali yang turun ayat ni di pada Arafah ketika Rasulullah sedang berwukuf dengan 120,000 para sahabat. Boleh turun ayat yang menutup kesucian Al-Quran Karim, iaitu surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, iaitu hari Arafah, hari yang berwukuf Rasulullah dengan 120,000 para sahabat, akmaltu lakum, aku menyempurnakan agama kamu. Arti menyempurnakan agama kamu artinya semua agama Islam dari pokoknya sudah lekat dalam Quran 1600 ayat. Dan makna sempurna sini, yang telah mencapai kemenangan oleh kamu wahai Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatmu dalam mendirikan agama Islam. Itu makna benar. Itu makna benarnya. Sahabat, dengan turun ayat ini maka tamatlah. Dengan turun ayat ini maka tamatlah misi ataupun hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh agama Islam selama 23 tahun. Bila turun ayat ini, yang mana turun ayat ini ada bulan Zulhijjah tahun yang ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah sedang berwukuf di Arafah. Bila turun ayat ni maka Rasulullah semua manusia masa tu yang berjumlah 120,000, yang mana jumlah 120,000 ni bukan main, jumlah yang paling ramai pada ketika itu. Sahabatnya ramai itu, ramai yang mana manusia saat itu. Kalau orang cakap, populariti manusia dia tak ramai atas dunia. Ketika 1400 tahun turun ayat ini menyempurnakan hijrah, menyempurnakan agama Islam, mengisytiharkan kemenangan Islam oleh Allah Ta'ala. Ketika ini hal itu, siapa tidak dibentuk lagi negeri-negeri, kebanyakan negeri-negeri di rantau Asia Tenggara. Ketika itu negeri untuk orang Siam tak ada lagi di kota di bawah Siam, tak ada. Ini buat kita kira ni dah. Kerusuk Kotai tidak baru 900 tahun lagi. 900 tahun, mana Nabi sudah wafat 500 tahun baru timbul kerusuk Kotai. Kerusuk Kotai ni jatuh Empayar Abbasiyah dah. Empayar Islam yang ketiga dah jatuh, baru timbul kerusuk Kotai. Baru timbul ya bang. 1400 tahun ni tak ada lagi Empayar Majapahit. Tak. Tapi ada setengah-setengah ulama sejarah Asia Tenggara menyatakan bahawasanya ketika bangkitnya Islam di kota Madinah Mekah ni sudah terbentuk satu empayar pokok agama Hindu digelar sebagai empayar Sriwijaya ataupun Anacak Silican. Siapa kata? Bagi siapa ni? Jadi empayar Sriwijaya ni lama lah. Lama pun bukan ada besar, bukan ada ramai siapa orang di Timur Tengah tak. Oh itu betul kan? Kalau 120,000 di sana Rasulullah kumpul di Arafah ni, oh jumlah yang paling ramai gitu. Di hadapan 120,000 para sahabat, maka Rasulullah bangun serta mengucapkan satu khutbah. Baginda baca khutbah, kecek mudah-mudah kat badan kena sarah, yang mana sarah digelar oleh ulama-ulama. Sarah ni, khutbah ni digelar sebagai khutbah al-wida'. Apakah makna khutbatul wida'? Mana khutbah sebagai ucapan selamat tinggal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak faham? Faham tak faham yang puak Yahudi alaihi laknatullah bila turun ayat al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Turun ayat ni serta Rasulullah panggil beratus ribu para sahabat baginda mengucapkan khutbah terakhir tadi itu.
Puak Yahudi ni calon-calon. Puak Yahudi ni bakal buat keramaian besar-besar di Najran. Yahudi buat keramaian besar-besar di Syam, di Mesir. Sebab apa? Yahudi bitah kata bahasanya apabila turun ayat Quran yang mengucapkan bahasanya agama Islam sepenuh sudah jaya, sudah benih, maka video Nabi Muhammad untuk menyebut agama Islam sudah berakhir. Tak lama dah Muhammad akan wafat sama Yahudi kata. Dalam khutbah Al-Wida Rasulullah menyampaikan khutbah sebagai seorang pahlawan, seorang ketua negeri, ketua umum, ketua agama yang mengucapkan di hadapan beratus-ribu para ummah, para rakyat, menunjuk bahawasanya percakapan Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang telah berjaya membentuk satu perjuangan, satu kemenangan yang besar bagi orang Islam. Isi khutbah Nabi ambil awal kepada kaki. Nabi kecek ni sebagai seorang sudah jaya, sudah benih. Nah, bagaimana Nabi kata? Mula-mula sekali, lepas Nabi Rasulullah mengucap puji kepada Allah Ta'ala, syukur kepada Allah Ta'ala. Mula-mula sekali Nabi kata, Laisa fadlan, Laisa bifadlin, Laisa bifadlin bi'arabiyyin ala a'jabiyyin. Tak ada lebih di antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Maksudnya Rasulullah mula-mula sekali menegaskan bahawa misi baginda ataupun kerja paling besar yang baginda bawa mari buka bumi Allah Ta'ala. Mula-mula sekalinya baginda hendak mencabut daripada dada hati sekalian makhluk Allah Ta'ala kebesaran darjat-darjat tertentu dibandingkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun orang ni panggil raja, orang ni panggil rakyat, orang ni panggil materi, orang ni panggil rakyat, tetapi semua saat itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama lah. Kau tak ada lebih dari abuk kata. Tetapi hukum dunia, undang-undang dunia, kita kena panggil raja, kita kena panggil untuk wakil, kena panggil untuk email, kena panggil bapa, kena panggil untuk guru, kena panggil tu. Ya ada je habis ni puak-puak asal tak faham. Hak tak faham kena-kena hak kita sakit hati untuk guru. Waktu untuk ngaji politik tak boleh cara. Tok guru jahil politik, tok guru jahil cara. Oh tu lagi bahaya. Sabit mudah tok bermin dia marah. Mudah tok alim besar tok bermin dia marah benar. Banyak orang di kalangan anak murid dia tak sampai tahap faham secara Islam tu. Dengan politik Islam dia buka pondok dia marah. Dia tak benar. Dan apa nak tengok ada siapa-siapa di kalangan anak murid dia buat buka pondok. Kau tak dengar sarah dia kata muka orang ni mengata banyak atau banyak lagi. Mana tak banyak tu tiba kau nak tak ada yang lagi. Dengan secara Islam banyak, mengerti politik Islam banyak. Nampaknya dia bahaya. Nampak orang kampung yang disebut kata babo tok guru ni dia kuasa kata habis haling runtuh pada kampung. Tapi sebenarnya tok guru dia tak erti sejarah, dia tak erti politik, tok guru ni bahaya antara. Dia membunuh, membinasakan kepahiman Islam. Tok gila tu ni. Walaupun untuk rumah untuk ulang dah, tapi akan tak ada. Kenapa? Jadi setengah-setengah untuk rumah jahil politik, tak erti sejarah Islam, tak erti sejarah kepada dunia ni kan. Jadi dia ambil perkataan Nabi kata bahawa Nabi kata tak ada lebih harap dengan Jawi, tak ada lebih harap dengan ajar ni. Lalu dah dia letak tarah samu belakang. Mana? Tak. Dia letak tarah samu, jadi tak usah hormatlah kau apa kau buat hormat. Alah ni. Dia orang Nabi kata dalam hadis tebah bidak ni, tak ada lebih muat pun tak. Tapi dalam bab alim ulama, bab ilmu kan. Nabi memuji-muji maka ngakak kata anak ulama pula. Tak. Anak ulama. Nabi kata dalam tebah bidak tak ada lebih dia muat tu. Tapi dalam bab pemimpin, dalam bab rais, dalam bab jadi pemimpin ketua, Nabi suruh hormat ketua pula. Tidak berlaku. Nabi kata ruan je habis tak berlaku. Kau ni tak ada lebih. Nabi kata oh ada ulama guna lebih begini. Tak. Pakai nasi kali ulama masuk surga. Tak. Orang curi, sai kata alim masuk surga. Kau ni pula lebih ulama atas orang alim 5 kali semua darjat. Nampak tak? Tidak berlaku. Berlaku mana? Perkataan Nabi ni berlaku depan ni. Mana simbol dia panggil. Kau sebenarnya tak simbol sebenarnya.
Hak Nabi kata tak lebih orang tu orang ni tu di segi mana? Di segi sama-sama mengadak kau Tuhan. Tak lebih. Di segi sama-sama nak mengadak kau Tuhan tak lebih dia kali. Adapun dari segi kedudukan dunia ni dia ada lebih pula. Orang alim lebih daripada orang tak alim. Derajat dia dunia. Orang sebagai pemimpin negara, materi, sultan, dia lebih Tuhan derajat dia. Ada hadis pula. As-sultanu zillullah 'alal ardi. Raja sebagai bayar Allah Taala di atas muka bumi. Tuhan mulia raja tu. Nabi sabda kata raja sebagai bayan ni Allah Ta'ala datang muka bumi. Maksud apa pula? Mana mulia raja, kena hormat raja, dia tuan pemimpin. Allah Ta'ala menganggap raja sebagai bayan Tuhan. Raja Tuhan tokoh, bayan Tuhan. Apa tahu tu? Boleh kau tak kerti jahil cara ni? Oh, dia ajar pula tu waktu jahil lagi. Dia ajar orang kampung, jangan hormat tu. Kau ni menyakit orang kampung, tunggu kita bau kita dia habis. Kononnya pergi tak awak, pergi awak sebeh, taruh janggut motor hal tu, masuk surga bulat-bulat, tak kira dah konon. Ni tubik anasir daripada sebab tok guru, di tu jahil. Habis pula ni nak buat berat lagi kita ni. Nak kita tahu diri lah kan. Bukan nak kau tak, nak ilmu. Apa alhamdulillah kata tu. Alhamdulillah hari ni alhamdulillah tempat apa? Hari ni puak-puak wasa, puak-puak hak kumpulan ni lah, kumpulan tak wasa jahil. Jahil tak jahil. Alhamdulillah. Dengan kita ke ini yang mana dia wasa tak berani, depan pun tak berani, belakang pun tak berani. Tapi kita pun tak berak stay. Tapi dia kuat-kuat doa. Bawa akan bunuh habis lah takut. Tak boleh. Benak kau takut. Dia kuat ni duk cabut kuasa hebat orang alim dan hati orang jahil. Bunuh lah tak kena lah tu. Hak maksud adalah kata waktu lidah. Hak Nabi kata tak ada lebih orang di atas orang aja. Di sisi mana? Di sisi nak menghadap Tuhan seesok ni. Undang-undang dunia ni ada lebih. Habis Nabi kata pula inna akramakum indallahi atqakum. Ni orang lebih Nabi kata. Orang lebih semua ni bukan raja, bukan pemimpin, nak Tuhan tu. Sama kita pakat dunia ni kena hormati. Tapi orang lebih semua di situ inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Taala indallah atqakum. Orang paling takut Tuhan. Raja takut Tuhan, panggil dia. Orang jahil, orang kampung, orang jadi hamba, jadi rakyat, jadi mana jadi kampung. Tapi kalau takut Tuhan, dia lebih. Ini pokok khutbatul wida. Lepas tu ayat al-yawma akmaltu lakum, ayat kemenangan sebagai menyambut mengisytihar kemenangan oleh Allah Taala terhadap hijrah Rasulullah. Itu makna kemenangan hijrah itu maksudnya. Maksud kemenangan hijrah arti kemenangan maksudnya dengan hijrah lah akhirnya tutup ayat Quran dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinan. Hari ini hari aku sepenuh agama kamu. Ini artinya aku memberi kemenangan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, wahai semua para sahabat, wahai semua orang mukmin. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketubah al-wida, ketubah peninggalan, ketubah perpisahan, ketubah kemenangan, ketubah cacanak hak Islam. Dengan baginda menyentuh mengenai sensitiviti ataupun keadaan status orang Tino dalam Islam. Yang mana dah hari ini orang Tino dah hari ini sudah dipusing, sudah diputar belik oleh musuh-musuh anasir Yahudi di Zioni, anasir Taruk Maruk ni. Dia pusing jadi orang Tino ni nilai kehormatan lebih pada zaman jahiliyah lagi. Di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, semasa tu orang Tino duduk dalam keadaan yang amat-amat dizalimi oleh kaum lelaki. Kena zalim orang Tino. Pakai makna kita budak Tino, anak budak Tino kena kamu. Dan semua kena kamu. Tak ada jalan orang Tino di kamu. Budak Tino banyak. Ketika tu orang Tino di zaman Rasulullah
Sebelum Islam, di zaman jahiliah lah. Maka orang Tino ni waliknya, dia pakai kain kelubung dah. Tapi dia pakai kelubung tu, dia tudung tak oleh mana. Dan orang Tino pada zaman jahiliah, dia akan buka dada dia. Dia pakai hijab, dia pakai jilbab. Dia pakai jilbab dah orang Tino. Dia pakai apa ni bayah dah. Orang Arab macam tu. Tapi dia buka dada. Dada ni nampak mungkin. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah." Dan janganlah orang Tino di zaman Rasulullah, zaman Islam wakil ni duk buka aurat, buka tekok dada di zaman jahiliyah yang pertama. Jangan nak itu. Maka para sahabat pakai tutup, ambil kat kerubung baju pakai tutup habis. Tapi persoalannya, apa anak muda di zaman jahiliyah pakai buka? Apa buka sini? Sebab orangnya orang zaman jahiliyah, sebelum dia ada buat bini hari itu, dia nak tahu kata, tak ada molek kata. Dia terpaksa membuka aurat tekok dada, orang kata tengok. Maka masing-masing orang Tino zaman jahiliyah, dia akan menghiasi dada tekok dia untuk nak promosi dada tekok dia kepada lelaki macam itu. Jadi, kalau tak, padahal orang Tino dia malu. Padahal dia malu orang Tino. Tak buat, tapi terpaksa kena buat. Maka pada era itu dipasmi oleh Islam, diakhiri oleh Islaman jangan lagi itu. Tak kena buka lah. Tak kena buka. Pakai tengok muka jadi lah. Mari hukum Islam. Tengok orang Tino jangan tengok tekok dah. Terus tengok lah. Tengok muka padahal. Kalau muka rapuk molek kok, tak ada tekok berapa kali. Molek juga lah pakai. Jadi, Islam ni sangat jaga kemurnian orang Tino. Ini kepentingan hijrah ni. Kisah ni, hukum ni terjadi sebab hijrah Nabi. Sebab hukum aurat ni sebelum hijrah tak ada. Dengan hijrah Rasulullah, maka terjadi hukum aurat, terpeliharalah keaiban. Akan tetapi dah hari ini, musuh-musuh Islam pada Yahudi dah hari ini, pusing oleh Islam, bukan sekadar buka tekak dah hari ini. Buka habis pada jahiliyah lagi. Buka betih, buka pohon, buka wahtiak. Anak-anak muda Islam dah hari ini sampai pakai baju sakut dah hari ini tahu. Buka tekak saja, baju apa ni, baju tangan panak, buka tekak. Wasa tak ada lagi kata tengok, wasa tak seluar tak habis lagi. Sampai pakai baju sakut supaya Tino bilik jiwa apa ni, jiwa tubuh. No, yang kita tengok habis wahtiak lagu ni, bau lagu ni, dada lagu ni, tekak lagu ni, ada atas. Buka sama ke pohon. No, yang kita tengok. Nampak? Balik dah hari dunia kita ambil dah ini pengaruh Yahudi kuat tak kuat dalam masyarakat dunia Islam. Sahabatnya orang datang, muda-mudi kita dah lihat datang lelaki. Tengok kepada orang Tino, tak buka aurat, wanuk, pondok dah kita kata. Tak payah tengok pohon Tino ni, betul Tino ni, maka orang Tino tak laku mana tadi. Tak laku mana, tak payah tengok tekok dada. Tak laku mana, tak keliru, tak asam. Budak Tino ni tak pandang gawe, tak ada pilihan kaki. Tapi hok buka pohon, buka beting, buka tekok, buka westiak ni, ramah ke kaki. Ramah tak ramah ni, waliknya 99.99% puan itu perusahaan ni boleh berlaku baru berlaku. Orang kat nikah seperti ini. Akak nikah 3 bulan, puan boleh cucu. Puak pun dah gila juga. Boleh katakan, no. Nak katakan, anu kan. Syuk! Puak pun gila juga. Dolok anak tahu tu betul. Pok lakinya. Pok lah kau tu. Pok takut anak tak laku. Tak laku sungguh. Pada kali kau 5-6 bulan tu laku sungguh. Tapi dia tak malu. Malu kali ku saya buat tu je. Patut mana malu. Ni kerugian akhlak moral di kalangan Islam hari ni. Sahabatnya dia hari ini bukan jahiliah, lebih patut jahiliah lagi. Nak pusing kau Yahudi. Maka Islam memenangkan, Allah Ta'ala memberi kemenangan ke Islam dengan sebab hijrah. Tuhan tutup habis masa ada program tutup aurat ni, sampai kau tutup habis, orang dia tutup hukumnya
Kau dah tengok muka saja, maka dia boleh dijadikan hukum, boleh tengok, boleh buat benda. Tak boleh tengok benda. Ini arti kepentingan Islam. Semua pada kepentingan Islam dan sebab hijrah, maka terbelalah maruah hati. Dan Rasulullah seterusnya memperkata kepada khutbah al-wida mengenai darah manusia, harga manusia. Nabi kecek mengenai darah manusia, harga manusia yang berkisar mengenai huraian dari surah Al-Maidah. Dari surah Al-Maidah Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala melarang menumpah darah sama-sama manusia yang beragama Islam. Kalau kecek mudah-mudahnya, Nabi saat itu kecek mengenai konseptif manik saya cun. Nabi kecek mengenai hak-hak individu. Setelah pada hak individunya, masalahnya tak boleh nak tangkap orang nak dibunuh apa-apa sekali. Yang ini puak-puak organisasi kumpulan Zionis Yahudi dunia mewarwarkan duk gegeh, duk soho kata puak dia lah organisasi Human Rights Watch, satu organisasi yang dibentuk oleh badan Yahudi dunia dan bergerak seluruh dunia. Tujuannya nampak monet membendakan umat-umat manusia yang dianiayai atas dunia, tapi pada hakikat tak kacau dunia buat. Nampak tulis belakang nama Yahudi. Orang putih panggil, Inggeris panggil Human Rights Watch. Pasal saya panggil positif manusia tu. Manusia ada kata apa tadi? Apa yang tadi? Kepanggil kamu Malaysia? Ya, Human Rights Watch ni panggil Malaysia. Hak asasi. Betul hak asasi manusia. Jadi, yang ini usaha. Yang ini pentadbir ada bahasanya puak dia ni kerja membela nasib manusia di seluruh sekenat dunia yang teraniaya. Padahal yang sebenarnya Islam lebih awal lagi. Islam lebih awal lagi gerak mengenai konseptif manusia tu hak membela hak asasi manusia. Sebab dalam hadis al-wida' ketepah al-wida' ni Rasulullah kecek yang tiga mengenai sifat manusia tu. Bagi nama lagi menyakiti hati, bapa ni menyakiti sama-sama Muslim, bukan sakit tubuh badan, sakit kepala bunuh. Sakit hati, menyakitkan hati sikit je. Maka dia rasa bersadar. Kalau bunuh tu kat mana? Dah ini kita boleh tengok dah. Ajaran Rasulullah kemenangan simbolik hijrah yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana setengah pada kemenangan hijrah memuliakan, membesar-besarkan hak-hak individu Islam. Dia hari ini diabaikan oleh orang Islam sendiri dah hari. Cuba kita tengok dah hari. Ketika puak kita duduk dalam amir ni, kita duduk dalam amir, maka mari sejik balasah ni dah hari ni, kita duduk dalam amir hari ni. Nak klik masa mana boleh, nak masa mana boleh. Duduk congok, nak tak takut ke dia. Tapi berjuta-juta rakyat Islam di Syria terpaksa meninggalkan tanah air, bawa kain selas punggung, masuk dalam negara jiran, Turki, Jordan, Lebanon, tengahnya pergi ke negara Eropah. Kok mana pergi ke negara Eropah hari itu, tungan nak murtad pada saya. Bapa di negara masing-masing, di Syria, di Iraq dah hari ini, siapa nak duduk dalam masjid sepuluh tu alih, peluru bersiung-siung lagi. Duduk dalam masjid, dalam bangun ni jatuh, peluru Maria, peluru berpandegung sebutir ni, 4-50 bangun ni, runtuh mati datang. Timbul budak ada kecil-kecil, hodok lendung, hodok kepung. Sudah menjadi satu, kita kata gambar hak biasa dari tengok dari bodoh kam apa ni. Biasa dari. Tapi benda tu tak sampai lagi kita. Begitu juga dalam Syria, begitu juga dalam Mesir, dalam Libya, dalam Nigeria, dalam kapuh dari timbul kumpulan yang mana ekstremis, yang mana tuajak bawa Islam, tuajak
mendukung Islam ni terlajak puak-puak apa ni, puak-puak borak, puak-puak pelampang. Tembok ISIS, tembok apa ni, apa ni, Boko Haram. Tembok Boko Haram dan Nigeria. Yang mana Boko Haram ni, siapa dia tak turut faham dia, semua dia hukum kafir. Semua dia hukum kafir, dan dia tu akan sembelihkan potong tekak atau potong tangan depan anak bini. Allah Akbar. Huru habis negara Islam. Sebab gapo setengah bersebab huru. Sebab ni kepada. Sebab tu hak individu yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam, hak Nabi sah nak pergi bunuh orang, kerak tekak, main-main, potong tangan kaki, buruh-buruh main-main, nak pergi bakar, nak pergi timbul dengan perang perupan main-main pada silat Iraq di Yemen. Nak lalu depan rumah orang, kecek derah, pak motosikal derah, ni kita dosa dah, Islam jaga hak individu ni. Duk jiran rumah sewa pasal kecek derah, menyebab jiran kita itu wasa-wasa, berdosa dah. Lagi bunuh dia itu jauh lagi besar. Maka hak individu umpal siti manusia ni diperkatakan dengan hebat, dihurai dengan hebat oleh Rasulullah dalam khutbatul wida, khutbah jaya Islam dengan sebab hijrah ni. Jadi kita tengok hari ini Abu Islam dia tidak mengamalkan Islam. Islam dia tak amal Islam hebat ni lah. Hebat hak individu. Berharga darah ke Islam. Darah Islam titik ni sampai Rasulullah, sampai Allah SWT menegahkan dalam surah Al-Ma'idah. Man qatala nafsan binafsin bighairi nafsin faka'annama qatala an-nas jami'an. Siapa dia bunuh seorang manusia, maka dosa seperti dia bunuh semua makhluk dunia. Wa man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'an. Siapa dia jaga satu nyawa manusia, maka seperti dia jaga seluruh nyawa manusia tanpa berubah. Tapi ayat ini ajaran Rasulullah dalam khutbah Al-Wida yang menitik beratkan nyawa manusia, harga manusia sebenarnya bukan main-main. Dilupai, tidak dihargai oleh orang Islam ini di Mesir dia. Ketika orang manusia berjuta duk tawaf Baitillah, duk wukuf di Arafah, melata diminum kapal Tobel Saudi Arabia yang didalangi oleh Amerika dan Zionis tak rada-rada. Naik kapal Tobel 10 buah sehari, ditumbang seluruh negara Yaman. Satu negara yang mana masa dulu tepat duduknya para ulama. Satu negara yang mana banyak keturunan Nabi, Habaib, pokok Habib, pokok Sayyid ramai duduk dari Yaman. Selepas daripada pengambilan kota Mekah oleh puak Saudi Arabia, puak Sahabi tahun 1932 Masihi, maka ramai puak bakal Nabi kita daripada puak Habib, puak Sayyid lari masuk dari Yaman, duduk dari Yaman. Akan tetapi di hari ini melalui Amerika, melalui Zionis, di hari ini Saudi Arabia atas askar 150,000 dari kepala puak-puak bersekutu atau puak-puak dia panggil puak apa? Puak-puak Pantamik masuk Saudi Arabia, masuk lagi Yaman, tak bawa negara Qatar, Amerika satu gapo, tak pakak gitu gapo, atas dasarnya negara Yaman ini dikuasai oleh puak-puak pemberontak Houthi yang berbangsa Syiah. Tapi kalau sebenarnya itu rekod untuk memperbodoh-bodohkan orang-orang kampung, orang-orang mana tak tengok berita gapo, hak tak faham, hak tak tahu gapo, hak tak tahu gapo mana kan dia. Hak sebenarnya bukan lagu itu. Hak sebenarnya bukan lagu itu. Bukan Houthi ada di. Kelima Houthi ni kan perkataan pemberontak Houthi ataupun Houthi ni hak digunakan oleh media barat sebagai mengesahkan serangan Saudi Arabia kepada puak Yaman dan untuk menarik sokongan daripada negara Sunni dunia ni. Hak ni pelawak sebenarnya. Hak sebenarnya sebab gapo 150,000 Saudi Arabia bawa askar masuk di hari ni. Saudi Arabia gagal, bukan sekat gagal nak ambil bandar Sanaa dah ni. Sekeliling bandar Sanaa puluh-puluh buah bandar Ma'rib, bandar gapo. Saudi Arabia nak ambil tak boleh gagal. Sebab gapo? Sebab bukan daripada pemberontak Houthi asal. Asalnya jahat, tak puak kajian Wahabi Saudi Arabia pakatlah Amerika Yahudi ni. Tak.
nak pergi pelacur, nak pergi hambak, nak pergi guling. Ali Abdullah Saleh, Presiden Amah umur beratus 32 tahun. Ali Abdullah Saleh ni seorang presiden yang disayangi oleh rakyat Jammu. Asal. Tapi puak Wahabi di sokong, puak ekstremis, puak pelampau Islam, buat huru-hara. Latar sebenarnya berani mati. Bom situ, bom sini. Berlarut demonstrasi tak gaduh-gaduh negara Yamin. Akhir untuk menjaga keharmonian negara Yamin, akhirnya Ali Abdullah Saleh gaya tu daripada jawatan presiden. Tapi dia latih hati dia. Tak buat hati lagi. Sebab Saudi Arabia melalui sokongan Zionis Amerika nak disokong, nak dilatih oleh dia. Kita pun hari Rabu. Presiden apa ni? Hadi Rabu. Presiden inilah jadi iktiraf oleh bangsa-bangsa satu. Bangsa satu tidak iktiraf adik-adik Abdul Saleh. Sudah setuju. Dalam Yamin dia itu ada satu puak yang mana tak belaga dengan puak Wahabi. Tapi tak belaga dengan puak Wahabi pun, puak ni dia tak balas dengan puak Sunni. Iaitu puak Houthi ni. Houthi. Syiah dia. Tapi Syiah ni dia tak pernah balas tadi. Syiah dalam Yamin ni dengan puak-puak Ali bin Saleh, hak suri tua kita lah sebenarnya ni. Tak pernah balas duduk mari beberapa tahun. Tiba-tiba nampak Ali bin Saleh kat Iraq hari tu, nampak kata Wahabi nak masuk pegang Yamin akan bunuh Syiah. Lalu bergabunglah puak-puak tentera Houthi dengan tentera Ali bin Saleh. Habis dia tak awak Saudi lawan tu. Yakinnya pertama rakyat Yamin majoriti sokong Ali bin Saleh. Yang kedua, demo ni bekas KJL demo ni. Alat tentera masih banyak. Dia yang mari setahun dah. Tak kurang lagi tentera. Tentera Yamin yang asal ni duk lawan Saudi Arabia tu tak habis tu dia. Tinggal baru ni dia lacak sebutir berubah perusahaan dia kena markah pasukan tentera udara Saudi Arabia dekat dengan duduk. Ni tinggal baru ni. Sebutir kena. Kena sebutir pun kena molek bangun-bangun butuh habis. Kau tu dah tahu bunuh. Tapi kat mana-mana pun hosting Syiah. Tapi Syiah pun asalnya tak ada apa-apa ni. Tapi dah hari ni tak. Darah orang Yamin sudah mati ribu-ribu, sakit puluh-puluh ribu orang. Sebab kerana Saudi Arabia Malaysia tak pada umpang dia, kononnya untuk menghapuskan bala tentera kekuatan puak-puak Houthi dengan presiden yang dilucutkan, iaitulah Ali Abdul Saleh, menyebabkan darah membasahi negara Yamin. Tapi hikmat diselindung sebab laginya daripada Zionis tekan sangat Saudi Arabia tu bom perang Yamin kerana Yamin setengah bertepat yang ditepat pelindungi puak-puak anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun puak Habib ni puak. Selagi mana ada bakal Nabi di Yamin, selagi itulah Yahudi tidak akan berdiri di puak Habib untuk kuat dengan dia. Ni. Tapi kok mana-mana orang Wahabi, orang Saudi, orang Islam. Tapi walaupun Islam, mereka tidak wasa nyanyo, tak wasa ternilai darah hak tumpah negara. Mereka tidak pernah wasa dengar, tak ada wasa nak dengar. Tak nak mengamalkan apa yang dipesan oleh Rasulullah dalam Haji Al-Wida mengenai siti manusia racun ataupun hak asasi manusia. Hak Nabi pesan-pesan setengah. Bila umat Islam tu, gua Islam lah, tu ni tu, Habib Ali Zain Al-Jufri. Habib Ali Zain Al-Jufri seorang ulama besar di Yamin, dia beringat tu. Walau kita sedikit faham masalah mazhab setara mana sekalipun, dari gaduh mengkafirkan dia kata. Dia kita pakai waktu. Syiah dia pun setara kita tak gaduh mengkafir dia. Wahabi dia pun setara kita tak gaduh mengkafir dia. Jadi kita kata orang Islam lah. Bila orang Islam ni tidak amal buah ni tak wasa rega nyawa orang Islam, maka hasil kita dah haknya dah hari ni berapa nama? Berapa nama? 7,800,000 rakyat Syria sudah keluar daripada negara asal Syria. Dan tak kira 5 juta lagi menjadi pelari dari negara sendiri. 500,000 rakyat Syria masuk dalam benua Eropah Timur, takut ke laut, mati laut puluh ribu kata. Dan berpuluh-puluh ribu, beratus ribu rakyat Libya sendiri, yang mana Libya ni semua kena pergi belakang kok 40 tahun. Bukan kata Libya kena pergi lagi 3 dan tahun duit. Sebab
Libya setengah daripada negara yang paling kaya di bumi Afrika Utara. Sebabnya penggalian minyak di Libya 40 tahun dami ketika Presiden Muammar Gaddafi mau jadi presiden, lebih banyak tu minyak hok gali cari-cari lebih banyak daripada jumlah rakyat Libya. Negara yang paling kaya. Tapi dengan hasil jadi dilacakan oleh barat, akhirnya yang ini Libya supaya Yamen ke Syria juga darah manusia tidak ternilai walaupun sedikit. Tak ternilai walaupun sedikit. Inilah hasil apabila manusia sendiri tidak heran, tak cara, tak dengar nasihat Nabi mengenai hak individu ataupun darah manusia ataupun jangan kena jaga mengenai sifat manusia itu hak asasi manusia yang ada jadi besar oleh Rasulullah telah hadis al-Quran. Hak ujian dia, hak ujian umat Islam. Hak ujian umat Islam. Yang mana konflik negara Arab dah hari ni untuk kedua tempat sekalipun, hak mati tu rakyat biasa orang tidak perang. Askar tak mati mana askar. Askar dia payah mati askar. Dia mati hai perang. Bukan jangan dia ingat mata terbang dalam sebulan ni pula. Bukan sebulan ni. Semua buat cerita hak kita kau belaka. Tu tengok berita tahu dah 8 tahun masuk pula satu pelakon baru pula. Satu pelakon baru, satu pelakon baru pula di Syria. Kenapa ni? Di Syria lagi kan? Masuk pelakon baru siapa pula masuk? Besar pelakon ni pelakon besar. Rusia pula masuk. Masuk pelakon baru pula Syria, Rusia yang mana duk perang 45 nepok di Syria itu nepak tahun 5 tahun mari sudah mati ratus-ratus ribu lagi 45 juta tu wasa tak puas hati lagi. Masuk pelakon terbang Rusia dah ini latar sebenarnya udara bertubi-tubi. Latar sebenarnya berbang pada kapal selam, kapal yang Mediterranean dan kapal. Masuk. Kononnya untuk menghancurkan pokok-pokok buatan. Tapi kita dah hari ni abadi duduk di sini. Kita hidup tak boleh buatan, hidup di kerajaan Syria. Kita duduk pakai-pakai damai lah orang Islam. Tak usah kira mazhab hari ni. Damai dulu kita hari. Tambah acun. Yang hari ni taktik barat hari ni menggunakan istilah mazhab untuk melaga-lagakan rakyat Syria dah ni. Alawi dah kau benda-benda. Sekarang kita ada pengaruh pada dia. Sekarang kita kabur. Ada. Banyak tu klik tadi. Kadang klik ni tipu. Klik dia buat. Mu tak sebut. Tak ngotak nama bahasa asal aku bunuh. Klik dia buat. Oleh buat yang buat ni. Buat CIA buat klik ni. People kan tak aku buat tu ni. Orang orang pakai. Patah tu hok jauh ni. Hok dekat kan kayak apa tu. Hakikat ni tu buat tanya Israel, Amerika, Yahudi tu buat apa? Terbaru bom tu ada kau baru pula Rusia masuk perang surat udara dengan sampai suara tu konnya untuk menghancurkan perbuatan kapal tersebut. Kita kena ingat realiti sebenar aja bukan lagi betul. Bukan. Kita kena faham bahawa sungguh-sungguhnya dah hari ni tak kira Amerika, tak kira Rusia. Alik Amerika duk pembuat lawai lah. Tokoh diplomatik pun apa. Alik Rusia sokong kajian bahasa asal, sokong Iran, sokong kapal lawai lah. Tapi mereka bakuat apa. Kita kena faham. Kok sungguhnya, objektif benar Amerika Rusia ni, tak ada orang lain kajian itu. Nak jual senjata. Kok paling rugi orang Islam. Dah orang Islam tu kena waktu duit, pakak dia beli senjata Amerika Rusia pukul hari. Ambil senjata, hak beli mana dia banyak duit tu, pakak bunuh sama-sama Islam pula. Akhirnya sungguh-sungguh Kok Syekh Ramadan Al-Buti koyak 4 tahun ni. Gadulah perang berlaku. Kalau tak badu perangnya ni akan rugi apa rugi kita sama-sama Islam. Akhirnya Ramadan Buti kena bunuh dalam masjid. Masa tu orang mati 20,000 ya baru. Orang jadi pelang dia baru 1,000 orang baru. Masa Ramadan kata. Dia hari ni lepas jatuh sedikit. Lepas daripada darah Syekh Ramadan Al-Buti ulama besar Indonesia itu sidang jatuh dalam masjid. Jatuh tu pula darahnya matinya Ramadan Al-Buti di member Masjid Umawi pula tu. Di member Masjid Umawi tepat para sahabat duduk semaya dua amal puluh-puluh tahun. Sahabat khusus belakang duduk semaya sini. Tepat berkat Pak Khamat. Dia mati sini. Oh, apa?
Maka dari orang kok. Realitinya, kalau sebenarnya tak kira Amerika Rusia nak jual senjata. Lagu kat Islam. Bukan semua kali. Bukan semua kali. Tapi kembali kepada asal, apabila kita tidak menghayati perjuangan hidup Rasulullah, kalau kita hayati sungguh daripada manifesto pengisytiharan pesanan wasiat Rasulullah adalah Haji Al-Wida sebagai ketebuh Al-Wida, ketebuh mengucap kemenangan, ketebuh mengucap calon-calon canak Islam selepas hijrah. Yang tiga Rasulullah menyebut mengenai ungkor siti manusia tu hak asasi manusia kena pakat jaga pun. Sebab Nabi tahu dah. Sekiranya manusia umat Islam tak jaga prinsip ni, tak jaga hak asasi manusia dengan wahyu samawi wahyu Nabi, jadi serial tadi. Jadi sebuah media yang menjadikan Nabi. Allah Akbar. Jadi puan mampu malam ni kita beradu setakat kita masuk lewat dah. InsyaAllah minggu depan kita masuk bahagian beri godel pula. Bukan sengaja dah cik ni. Godel tu. Dia letak kupu Wahabi pun katok. Nak katok. Tak katok tak boleh. Ni tinggi untuk nama dah boleh. Oh lama lihat tak tinggi mana kita godel pun tak. Kita lagi IC kan Amerika ada kan? Mana? Buku dia IC ni. Itu pun oleh Amerika. Ada juga. Tak berita lah ni. Betul. Gua tulis memo dia. Berita. Laki dia tu Amerika. Berita dari mana ni? Dari Malaysia ni. Malaysia. Semua cara ni. Terkadang Ada plastik. itu dia kecek. Kita mau kerja lah ni. Begitu juga kerja. Dalam kajian dia tu memang tupik pada ni juga belakang dia. Dia gini berarti. IC. Yo IC ni buat ni. Dia kata Amerika tu kok. Mana Amerika pun mempunyai sehat untuk menguatkan IC. Amerika yang ada sehat, Amerika ni duk kisah dari IC tidak akan boleh kuat. Tujuan apa? Tujuannya style Amerika ni jangan memang lagi pun dia akan tubuh pasukan kok wasa jenis militer askar ni dah ada semua dari timur-timur. Tahu apa? Nak perang sama sendiri Islam. Depan ni dua cakap. Jadi ini dua tak. Tengok kan? Setahun lebih kan Amerika bawa IC kan? Baru mati tiga orang baru IC. Mati pun IC bodoh lajak mati ke Amerika. Pasal dia kata BF dalam Amerika dia bom kita tepat dia kata. Gapo dia bom? Dia bom kau tu. Suatu kandang utah dia bom. Kena pada duit sampai utah. IC sebenarnya kalau kira sungguh okey. Kalau kira sungguh lalu kita kecek masuk alik kita lawat Amerika ni sini. Kalau kira sungguh okey. Tak. Alat satelit Amerika ni kan? Tak. IC besar kuting dia suluh. Betul. Dia suluh tu ada. Alat satelit dia. Ni kena-kena ni, IC ni jalan dengan kereta pakai tu. Satelit Amerika duduk mana? Kau mampu kalau betul. Ni Rusia pun dia rakyat Amerika pun bukan semua dah. Dia betul jatuh lah kau ni. Sama pola jahat. Rusia pola jahat, Amerika pun pola jahat. Kena Rusia rakyat Amerika weh. Jadi satelit aku duk pukul yang tahu ramai. Amat apa? Ramai kau IC duk jalan pakai tu kereta ada 152. Lalu kepada rata, tunjuk rata lalu kau musuh mana ke kini. Mereka tak apa, aku tengok tu. Panglima tertinggi komandan Amerika di Timur Tengah, nama apa? Jenderal apa nama? Tak ingat dah. Komandan ataupun pemerintah tertinggi Amerika di Timur Tengah, pun jenderal apa? Tak. Atas apa tu berapa 40 state. Dia tengok. Bila kita tengok nanti itu dulu. Saya tidak dulu. IC tidak terlihat berubah ekor, berubah. Tak. Bila buat state ni kepada state tanya pergi kepada markah tentera Amerika di Pentagon. Lagu mana boh? IC dulu dia kata tak apa mudah sabang dia kata takut ada pok pelarian dalam itu. Korok dia lagi. Takut dalam pok IC dia ada pelarian tak 40 orang dia kata kena pelarian.
Tengok ni ada berlaku lagu ni. Tengok. Jadi pihak media di Pentagon mengeluarkan kenyataan. Jadi dia kata Amerika sudah ambil gambar ada satu kumpulan tentera Israel bergerak di situ. Lepas tu Amerika tak ada nak serai dah tak apa. Apa dalam Karawan pokok ISIS kata ada pelanggan Syria dia kata. Jadi itu kata. Kata Amerika bersekongkol untuk nak kuat ISIS. Tujuan nak habis timur-timur nak jual senjata terus buat Israel pakai perang modern ke tujuan jual senjata. Habis itu dia juga nak kata kalau dia tu sampai hak ke Amerika tu buat kita anggap buat Allah. Dia buat sih. Tak kira ini. Dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.